Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan berkaitan dengan konsep politik mengikut perspektif ulama Islam, iaitu Tok Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Pengenalan bagi tajuk ini, politik dan dakwah adalah dua perkara yang saling memerlukan antara satu sama lain. Maju dan mundurnya sesebuah masyarakat Islam adalah bergantung kepada kuat atau tidak politik umat Islam atau penghayatan dakwah dalam kalangan masyarakat Islam. Selain itu, dakwah juga memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dengan itu, peranan dakwah adalah membantu pemerintah agar mampu untuk membantras perkara-perkara fasik dan mungkar atau menjadi benteng pencegahan daripada terlibat dalam perkara-perkara kemungkaran. Justru itu, antara ulama yang terkenal dengan ketokohan beliau dalam bidang politik iaitu Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Ni Abdul Aziz bin Nikmat. Ketokohan beliau dalam bidang politik Islam sememangnya diakui kawan dan lawan. Hujah-hujah yang diutarakan dalam menghuraikan sesuatu isu mencerminkan kemantapan ilmu dan pengalaman beliau sebagai seorang ahli politik Islam dan juga ulama. Dakwah dan politik Islam. Hakikat sejarah Islam terdahulu telah menafikan pendapat yang mengatakan bahawa politik dan dakwah merupakan dua perkara yang berasingan dan tidak boleh dicampur adukkan. Keadaan tersebut seterusnya menimbulkan persepsi negatif terhadap politik menyebabkan ia dianggap kotor dan dilihat tidak sesuai untuk dikombinasikan dengan dakwah yang suci. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dan Al-Marwadi, politik hendaklah digunakan untuk tujuan memartabatkan agama. Dengan itu, orang yang mempunyai kuasa politik adalah memahami bahawa kuasa politik adalah satu amanah yang akan ditanggungjawabkan di akhirat kelak. Seterusnya ialah latar belakang tokoh. Nama penuh beliau ialah Ni Abdul Aziz bin Nikmat. Tempat lahir beliau adalah di Pulau Melaka, Kota Baru, Kelantan. Tarikh lahir beliau 10 Januari 1931. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Kedah Lalat, Sekolah Pondok Tok Kenali di Kubang Kerian, Sekolah Pondok Tok Guru Haji Abbas Besut Terengganu, Universiti Dearborn di India, Lahore di Pakistan, seterusnya Universiti Al-Azhar Mesir, dan akhir sekali dalam bidang sarjana perundangan Islam iaitu di Universiti Al-Azhar Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Aida binti Ash'ari dan saya akan menyambung pembentangan tentang ciri-ciri kepimpinan yang ditunjukkan oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Okey, secara ringkasnya, Tuan Guru ni apabila dia telah masuk waktu solat, ketika dia menjadi pemimpin, dia akan melaksanakan solat berjemaah bersama kaki tangannya. Dan Tuan Guru ni mengamalkan cara hidup yang sesuai dengan Islam berdasarkan prinsip yang dipegang olehnya, iaitu kepimpinan melalui teladan. Dan beliau juga sentiasa merendah diri dan bercakap dengan nada yang lembut. Tuan Guru juga pernah tidur di atas tikar di ibu pejabat parti. Gaya beliau yang sedemikian dapat mencerminkan usaha beliau untuk membentuk rakyat Kelantan menurut kehendak Islam. Dan beliau juga sangat menekankan sifat lemah lembut dalam pemerintahannya dan sentiasa menggesa dan mengingatkan agar setiap peringkat pemimpin menggunakan pendekatan tersebut. Seterusnya, beliau juga menanamkan budaya pengajian dan penambahan ilmu kerana ilmu dan iman tidak dapat dipisahkan dalam agama. Okey, bagi mengukuhkan penghayatan kerohanian, Tuan Guru telah menganjurkan adab majlis yang diamalkan oleh Rasulullah, iaitu memulakan majlis dengan Al-Fatihah dan menamatkan majlis dengan membaca surah Al-As. Okay, dari segi waktu perjalanan aktiviti pula, beliau sangat menjaga atau menghormati waktu solat di mana sesuatu majlis dimulakan selepas solat. Okay, sifat ketakwaan yang dibina oleh beliau dengan mengungkapkan kata-kata Ali yang berbunyi, orang yang takut iaitu takwa kepada Allah, maka semua benda akan takut kepadanya. Sebaliknya, orang yang tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut kepada semua benda. Okay, takwa juga dapat membimbing dan melindungi kepimpinan beliau sewaktu walaupun ada pihak yang cuba meruntuhkan kepimpinan beliau. Okay, jadi kesimpulannya, semua ini membayangkan ciri-ciri dan sifat dinamik kepimpinan Tuan Guru selaras dengan konsep siasat syariah. Justru itu, Tuan Guru menganggap tidak ada satu perkara pun yang berkaitan dengan amalan keislaman yang dipandang remeh dan rendah, kerana natijahnya daripada amalan keislaman yang ikhlas ialah dapat mengundang ketenangan, keimanan, pahala dan keberkatan daripada Allah SWT, sekaligus dapat memimpin masyarakat ke jalan yang diredai. Seterusnya kita pergi kepada pemikiran dakwah Tuan Guru Ni Abdul Aziz.
Okey, beliau ni berusaha untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilai kerohanian, sosial dan politik Islam yang berada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, Tuan Guru juga menyarankan agar pengajaran agama, terutamanya rukun iman serta pengajaran mengenai akhirat diajarkan dalam bentuk yang positif. Okey, Tuan Guru juga menggunakan dua kaedah berlainan terhadap dua golongan yang berbeza, iaitu golongan yang sudah beragama Islam dan yang belum beragama Islam. Bagi golongan yang kurang mempunyai keyakinan, pencerahan dimulai dengan menceritakan kepentingan wahyu kepada manusia. Kemudian diikuti dengan langkah kedua, menerangkan bahawa segala yang wujud ada penciptanya. Contohnya, segala alat teknologi moden yang wujud sekarang ni ada penciptanya dan pembuatnya. Seterusnya, antara kesulitan Tuan Guru dalam menjalankan aktiviti dakwah kepada golongan orang Islam di Malaysia, iaitu mereka ni masih terikat dengan fahaman dan pemikiran lama, dan jadi mereka ni susah untuk menerima pembaharuan dan perubahan. Lebih menyukarkan adalah kerana mereka mengamalkan Islam secara tradisi. Ini bukan sahaja terdiri dari golongan orang awam, tetapi juga dalam golongan Tok Guru dan Ustaz-Ustaz. Secara umum, Tuan Guru ni mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberikan kesedaran supaya masyarakat berpegang kepada Islam. Beliau juga menunjukkan tauladan yang baik ketika menjadi Menteri Besar. Tuan Guru menjadikan tauhid sebagai unsur terpenting dalam proses pembinaan Islam. Misi politiknya adalah untuk memimpin umat berdasarkan syariat, dan misi dakwahnya pula adalah mendidik umat ke arah penghayatan Islam sebagai ad-din. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aulina Nabiah binti Ghazali 046657. Penglibatan Tok Guru Nik Abdul Aziz Nikmat dalam politik tanah air bermula apabila beliau berjaya memenangi pilihan raya kecil Parlimen sebagai calon PAS pada tahun 1967, menggantikan calon PAS yang meninggal dunia iaitu Tuan Haji Ahmad bin Abdullah. Beliau berjaya mengekalkan kursi Parlimen Kelantan Hilir tersebut bagi tempoh 1969 sehingga 1974. Nik Abdul Aziz diterima sebagai Ahli Parlimen Pengkalan Cepa oleh rakyat pada pilihan raya 1974. Pada tahun 1978, beliau dilantik menjadi Pesuruh Jaya PAS Negeri Kelantan. Beliau juga dilantik sebagai Ketua Dewan Ulama PAS Pusat. Pada pilihan raya 1990, beliau berjaya mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri. Seterusnya telah dilantik menjadi Menteri Besar Kelantan. PAS berjaya menyumbangkan BN Barisan Nasional hasil gabungan dengan Parti S46 Berjasa dan Hamim. Gabungan tersebut diberi nama Angkatan Perpaduan Ummah. Siasah Syariah sebagai sistem pentadbiran dan politik Islam. Siasat syariah merujuk kepada tindak tanduk kepimpinan semua peringkat yang membawa kebaikan kepada anak buahnya. Tok Guru Nik Abdul Aziz pencetus misi siasah syariah di Kelantan. Menerusi konsep pembangunan, beliau berpegang pada konsep pembangunan bersepadu yang dianjurkan oleh Islam dengan meletakkan pembangunan insan sebagai keutamaan. Pembangunan ekonomi dan fizikal tidak dilaksanakan mengikut falsafah kebenaran ataupun keduniaan yang bercanggah dengan prinsip halal dan haram. Sebaliknya menjadikan perhitungan akhirat sebagai landasan. Seterusnya, matlamat siasah. Pertama, menjaga dan mendaulatkan Islam, iaitu mendaulatkan akidah Islam dan menghapuskan kemungkaran. Seterusnya, menjaga dan mengawal pelaksanaan perkara-perkara furuk dalam Islam. Mentadbir urusan kerajaan berpandukan ajaran Islam, siasat al-dunya bihi, seperti urusan kewangan, kebajikan, pembangunan infrastruktur, tanah, pertanian, perhutanan dan sebagainya. Seterusnya, prinsip pengurusan. Para pegawai kerajaan didedahkan dengan 3 prinsip utama yang dapat memandu pentadbiran dan pengurusan menjadi lebih mantap, iaitu buku Kelantan Universiti Politik Terbuka menyebut dan menghuraikan sebagai 3 prinsip pegawai. Pertama ialah ubudiyah, kedua ialah mas'uliyah, ketiga ialah itqan.
Kesimpulannya, pembinaan keislaman yang diterapkan oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz pada rakyat negeri Kelantan telah memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan rakyat negeri Kelantan, baik dari bidang agama, sosial, ekonomi, pendidikan dan politik. Selain pendakwah dan ulama, ia juga dikenal sebagai tokoh politik dan pemimpin umat Islam. Pada bidang dakwah, ia membina rakyat negeri Kelantan dengan pendidikan agama. Di dalam pembinaan keislaman rakyat negeri Kelantan, Tuan Guru Nik Abdul Aziz menggunakan metod dakwah bil hikmah dan mau'izatul hasanah dan dengan cara berdiskusi iaitu berdebat secara baik, berakhlak mulia kepada Khalik dan makhluk, menerusi jiwa masyarakat, menjadikan pemerintah dan meletakkan Allah dan Rasul di tempat yang tertinggi.